Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahulah kenapa 2-3 hari ni saya asyik mimpi pergi Jepun, belajar dekat Jepun, hidup balik dekat Jepun. Maybe disebabkan berita yang mengatakan orang Jepun ataupun kerajaan Jepun dah membenarkan rakyat Malaysia melancong ke sana. Ada beberapa syarat yang mereka tetapkan, tapi benda ni membuatkan saya rasa nak ke Jepun, nak ke sana, kembali kepada zaman 2012-2013 masa saya duduk dekat Jepun lah. And alang-alang tu kan saya nak kongsikan pengalaman awal-awal saya sampai ke Jepun, which is kami pergi ke Jepun ni kalau tak silap saya pada 2010. Naik flight ketika tu sampai pada waktu pagi. Bila sampai waktu pagi tu senior-senior datang ambil kami, datang pick up, and kita naik bas. And bas Jepun ni menariknya, bas yang kami naik tu kita boleh pusing tempat duduk dia. Macam biasa kan bas dia akan menghadap ke hadapan sahaja, tapi bas dia kali ni kita boleh pusing and kita boleh menghadap 4 orang macam tu, which is dia membenarkan kita untuk sembang dengan kawan-kawan. Ni adalah salah satu kelebihan ketika tu. And sebagai seorang yang baru sampai dekat Jepun, bila tengok teknologi sebegini, kami rasa macam wow gila lah. Ni Jepun. Mantap. So kami dibawa pergi ke Hachioji, which is university saya pun dekat Hachioji. Cuma kebetulan seminar house dekat Hachioji. Seminar house ni pun menarik. Kalau anda tengok dia, biasa piramid kita akan nampak dia condong, dia makin kecil ke atas, tapi seminar house ni dia makin besar ke atas. Anda boleh pergi untuk tengok dia macam mana. Tapi dia bukanlah satu tempat pelancongan, dia just sekadar seminar house. Bila tengok pula macam tu, lagilah kita rasa macam impress gila dengan teknologi dekat Jepun. Nak masuk ke seminar house tu pun ada tadika. Dekat tadika tu ada beberapa bas yang ambil budak-budak tu kan. Bas ni dia bentuk Doraemon, bentuk Pikachu. Itu pun buat kita rasa impress gila dengan teknologi Jepun. So mula-mula sampai dekat sana ni, and adalah seminar ataupun orientasi selama 1 minggu lebih macam tu. Dan kami pun masuk ke universiti. Mula-mula kami kena cari rumah. Masa ni senior yang banyak tolong lah. Kami duduk dalam satu apartment bersama dengan senior. Saya duduk, tak silap saya, lot 007, and kawan saya ada duduk pada 005 ataupun 005, selang satu rumah. Senior saya duduk dekat bahagian atas. Basically orang Melayu, foreigner ramai duduk dekat situ. Mula kami kena jumpa dengan macam person in charge, orang Jepun untuk universiti kami. Tapi disebabkan ada masalah dekat rumah, ada sedikit masalah dekat rumah, kami sampai ke universiti tu sedikit lewat lah. Dan anda pun tahu orang Jepun dia sangat-sangat tepati masa. Bila sampai dekat situ kami kena marah. Bayangkan, first kami pergi ke universiti, kami dah kena marah dengan person in charge tu. Dia bagi tahu yang kena tepati masa, bla 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 bla, kena syarahan lah. And kami dah expect lah benda tu. Kita kan dah kenal orang Jepun memang tepati masa, and kami akui memang kesalahan di belah kami. Then kami nak bagi pen ketika tu. Sebab dia suruh isi borang. So kami isi borang, kami nak bagi balik pen dekat dia. Kami bagi macam biasa sahaja. Dia punya mata pen tu menghadap kepada dia. Dia pun tegur, dia bagi tahu kalau dekat Jepun bila kita nak bagi pen dekat orang, kita kena pusing pen tu, mata pen menghadap kepada kita, dan kita bagi dekat orang tu. Tujuan dia supaya orang tu terima pen and dia terus boleh guna. Nampak tak? Ini adalah konsep omoyari yang ada dekat Jepun. Mungkin person in charge ni dia macam berlebihan sikit, tapi dia adalah satu education yang sangat bagus untuk kami. Sama juga bila saya masuk kerja dekat Jepun kan, kita nak bagi name card dekat orang, kita nak bagi business card dekat orang kan, kita kena pastikan yang tulisan tu menghadap ke arah kita, menghala ke arah kita, supaya orang yang terima kita punya business card tu dia boleh terus baca, dia tak perlu pusing. Dia pun baca, oh ini Wan Muhammad Ashraf kan. So itu adalah konsep omoyari yang diajar dekat Jepun. Sebelum ni pun saya dah pernah cerita kepada anda tentang benda-benda macam ni lah. And awal-awal kami sampai dekat Jepun tu tak ada makanan.
Yalah, sebab nak beli apa pun tak tahu, dan kami pun walaupun sebelum datang ke Jepun tu dah belajar bahasa Jepun, dah boleh bercakap nani wa tabemaska, apakah yang nak makan, apakah anda nak makan, something like that. But bila pergi ke mall, kita tak tahu apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. So apa yang kami buat ketika tu, kami beli nasi dari 7-Eleven, nasi yang panaskan sahaja, dan kami makan dengan ikan bilis, sambal ikan bilis yang kami bawa dari Malaysia lah. So masa tu kalau benda-benda yang cepat masak, yang senang makan macam tu, ada satu brand sahaja, iaitu Brahim. Sekarang ada banyak gila brand macam tu kan. So kami duduk dekat Jepun, awal-awal tu tak tahu nak makan apa, and saya pernah jumpa seorang Chinese, orang Malaysia juga. Kami lepak dekat airport masa tu. Dia ceritalah mula-mula dia datang Jepun dah lama lah. Dia dah, masa saya jumpa tu pun mungkin dia umur dah dekat 50. Dia dah tua. Dia cakap dia ada bisnes dekat Jepun. Dia import jentera tu. Jentera nama apa, Kobo, saya pun tak ingat lah. Tapi dia antara orang yang bawa masuk jentera-jentera Jepun ke Malaysia. Dia bagi tahu mula-mula dia sampai dekat Jepun, dia datang sendiri, dia tak ada makanan apa-apa. Dekat 1 minggu dia just makan nasi dengan garam sahaja. And dekat situ dia pun pergi cari kerja. Dia dapat kerja dekat kelab malam. So dia jadi assistant, ataupun sebenarnya bukan assistant sangat, tapi dia basuh pinggan, lepas tu dia pun ada macam buang sampah. Dia just jadi orang bawahan sangat dekat situ. Dan dia tunjuk dia punya komitmen. Lepas dia tunjuk dia punya komitmen tu, dia punya chef angkat dia jadi assistant. So ketika tu dia dah start masak sikit. Dia dah start masak sikit. Dan bila dia kerja dalam 5-6 tahun macam tu, dia punya boss angkat dia jadi chef. So bila jadi chef tu, saya tanya dia, berapa gaji ketika tu kan? Dia pun bagi tahu sebulan dalam RM30 lah, RM30,000 Malaysia. Dari situ dia kumpul duit, and dia buka kedai basikal dekat Kelantan. And dekat Kelantan ni memang ada dua kedai basikal milik dia. Saya kenal kedai basikal tu, memang saya tahu kewujudan kedai basikal tu. Dan itu dia kongsikan kepada saya. And start dengan susah-susah, dan dia naik slowly dia naik. And sekarang boleh kata sangat-sangat kaya lah kan. Balik kepada cerita tu, and kami beli makanan halal dekat online. Nama kedai tu www.batikrom.com. Saya tak pasti kedai tu wujud lagi ke tak. Satu benda yang buat saya rasa impress gila ketika tu, bila kita beli barang online dekat Jepun, kita boleh set makanan tu sampai pada pukul berapa. Bukan makanan lah, produk yang kita beli tu, dia sampai pukul 6.33 ke, kita boleh tulis dekat situ, and dia akan sampai tepat pada waktu tersebut. Saya rasa macam benda ni gila kot. Yelah, anda expect dekat Malaysia dia dah tulis out for delivery, tapi sampai ke esokan tak sampai. Kadang-kadang dekat seminggu pun tak sampai kan. Tapi kali ni dia tulis pukul 6.36, memang sampai pada 6.36. Bila dapat tu memang impress gila lah. And sebut tentang delivery ni kan, ada banyak company yang famous dekat Jepun. Sebagai contoh, Kuroneko ni dekat Malaysia pun ada, cuma dia tak famous sangat. Nama dia Takkyubin kan. Ada satu lagi, Segawa. So dalam satu rancangan Jepun, dia tunjuk kepada audiens kita macam mana company Segawa, Takkyubin, dia jaga impression dia jaga nama dia kepada customer. So apa yang dia buat, dia akan sampai tempat customer tu 5 minit awal. Katakan pukul 6.35 kan. So dia akan sampai pada 6.30. Dia akan duduk di kawasan tersebut, and bila dia rasa macam okay, dah boleh sampai, dah boleh gerak pergi ke rumah customer tu, dia akan turun dari van dia, dan dia akan angkat barang customer, dia akan berlari ke rumah customer. Ini nak tunjuk komitmen dia lah. Dia berlakon lah. Walaupun benda ni lakonan kan, tapi kita sebagai customer, kalau kita tengok apa yang berlaku, kita rasa macam uish, dia ni kerja bersungguhnya kan. Walhal benda tu lakonan semata-mata. But still, dia mampu buat kita rasa impress. Bila kita rasa impress, of course, kita akan beli lagi barang dengan dia dan sebagainya. And benda sama juga bila kita ambil servis pemindahan barang kan. Contoh, kita duduk dekat Tokyo, kita berpindah ke Fukuoka, dan kita bayar satu company perpindahan macam pelik sikit lah. Dia akan angkat barang kita ke Fukuoka kan. So dia akan gila-gila bungkus barang kita
cerita, dia akan pakai stocking, dia akan betul-betul jaga satu persatu benda-benda yang kita kata barang-barang kita tu dia akan appreciate satu persatu. Itu yang membuatkan Jepun lagi kita kata lagi hebat lah compare dengan negara-negara lain. And sebut tentang benda-benda tu, kalau anda perasan dia jaga every single detail kan. Kalau anda perasan tadi kan, bila saya cerita tadi, dia macam jaga every single detail. And benda ni somehow dia makan diri Jepun tu sendiri. Kalau anda tengok smartphone sekarang, kalau anda tengok Sony kan, Sony tak mampu nak fight dengan company-company Korea, company-company China. Dari segi harga, dia punya produk sangat-sangat mahal. Kalau kita pergi dekat kilang Sony, kita tanya kenapa dia punya produk mahal, dia akan highlight dia punya craftsmanship. Dia highlight dia punya produk ni, dia check satu persatu QC gila detail dan sebagainya. Which is, sebagai customer, kita tak berapa kisah pun benda tu as long as produk yang kita dapat tu berfungsi dengan bagus. Tapi Jepun, dia appreciate that kind of process tu. And ini memakan diri dia lah. Sebab bila dia buat satu persatu dengan detail, of course dia punya cost akan jadi lagi tinggi. Ini yang saya perasan bila saya bekerja dekat Jepun. Dan masa berlalu, saya pun duduk dekat Jepun. Yes, saya ada melancong macam saya cerita kepada anda. Saya ada bergaul dengan orang Jepun. Tapi sebut tentang bergaul ni, saya duduk dekat Hachioji. Saya belajar dekat Takushoku University. Takushoku University ni adalah sebuah universiti swasta. And anda pun tahu bila dia adalah universiti swasta, dia memang adalah dia adalah sebuah bisnes. Bila bisnes ni, dia akan luluskan kebanyakan pelajar dia supaya dia punya ranking naik ke atas. Basically dekat sana kita orang tak belajar sangat, kita orang just pergi, cukup dia punya point-point dan sebagainya, kami dapat grade dengan senang. Itu. Tapi tak semua universiti swasta teruk macam kami lah. Macam Universiti Keio, tak silap saya, dia mampu hasilkan pelajar-pelajar yang sangat hebat walaupun dia adalah universiti swasta. Balik kepada cerita saya duduk dekat Takushoku University, salah satu universiti yang yuran dia gila mahal. So bila yuran mahal ni, of course kawan-kawan saya adalah anak-anak orang kaya lah. Bila kita duduk dekat universiti tu, kita boleh nampak orang yang datang dengan Merc, datang dengan Fairlady, kereta, ada kot Fairlady Z kan, semua tu. Ada yang datang dengan kereta-kereta mewah, and ada yang sombong gila. Dalam kelas saya tu, dia macam bagi kepada 3 puak. Malaysia, bukan Melayu Malaysia, sebab kita ada Chinese friend dan sebagainya. Dan ada China punya orang, China mainland, dan ada Jepun. And Jepun dengan China mainland ni, dia macam tak kena. Dia macam nak kata gaduh tu tapi tak masuk antara dua ni. So dia akan bagi tahu dekat kita orang Malaysia, kita orang akan sampaikan dekat satu puak lagi lah. Jepun bagi kat Malaysia, Malaysia bagi kat China, China bagi kat Malaysia, Malaysia bagi kat China. Something like that yang berlaku dekat universiti saya. Dekat universiti tu saya ada seorang kawan Chinese yang sangat-sangat baik. Bukan Chinese Malaysia tapi Chinese mainland. So kita orang ada main pingpong sama-sama, ada keluar lepak sama-sama. Compare dengan Japanese, saya lebih rapat dengan Chinese tu. Maybe disebabkan bahasa kita orang dia tak jadi macam satu wall lah, satu kabel, satu rintangan bila bercakap dengan dia, sebab sama-sama noob kan dalam bahasa Jepun. So, saya pun sambung kerja. Lepas tu, saya pergi pindah ke Fukuoka. Dekat Fukuoka tu, saya rasa macam heaven gila. Saya dekat sana nanti saya cerita pada video akan datang lah. By the way, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi.